menjaga hati dari segala bisikan dan segala penyakit dan segala lintasan yang jahat. Baik. Terima kasih Ustaz. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fil darin amin. Wa 'alal muridi ay yajtahida. Muka surat 28 bagi yang ada kitab. 28. Baik. Wa 'alal muridi ay yajtahida fi hifdhi qalbihi min al wasawisi wal afati wal khawatiri ar-radiyati wal yuqim ala babi qalbihi hajiban min al-muraqabati yamna'uha min ad-dukhuli ilaihi. Kata pengarang yang bermaksud dan wajib ke atas seorang murid, dalam erti kata dan harus berusaha bersungguh-sungguh, mesti berusaha bersungguh-sungguh ke atas seorang murid. Apa makna murid yang kita telah beritahu dalam kuliah yang lepas, iaitu seseorang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berkehendak akan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Ay yajtahida fi hifdzil qalbihi, bahawa dia, yakni si murid itu, seorang ahli suluk itu ataupun yang berjalan di jalan Allah, si salik itu berusaha bersungguh-sungguh di dalam menjaga hatinya, hati murid tersebut, daripada segala was-was, keraguan, segala penyakit, yakni penyakit hati, dan segala lintasan hati yang kotor. Dan hendaklah dia, yakni si murid tersebut, mendirikan di atas pintu hatinya akan tirai daripada kewaspadaan yang ia tirai tadi. Jaga dhamir, menegah sesuatu yang apa? Was-was, lintasan hati, penyakit hati. Jaga dhamir dekat situ, bagi yang ada kitab boleh tengok. Daripada masuk ke dalamnya hati. Baik. Sebelum ni kita belajar pada fasal yang pertama, seseorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu, dia kena sedar satu perkara, iaitu yang dinamakan kemahuan ataupun kehendak yang datang kepada dirinya berupa hidayah, petunjuk daripada Allah. Biasa begitu, orang biasa nak berubah kembali kepada Allah, ada satu cetusan hidayah, petunjuk kepada dia. Jadi dia tak boleh ambil enteng benda tu, buat-buat biasa, buat-buat macam tak ada apa. Kerana kita dah sebut dalam kuliah yang lepas, hidayah ini yang ulama hidayah ini yang Allah berikan terdiri daripada dua. Kita dah bahas hidayah umum dan khusus, semua pun dapat. Kemudian dalam bab yang kedua ni, di bab yang kedua sebelum ni kita bahas mengenai taubat. Bila mana satu orang itu dia dah mendapat petunjuk hidayah, rasa gemar kepada, rasa suka kepada hal perihal agama, datang ke masjid, surau dan sebagainya, mendampingi para alim ulama, datang ke majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Jadi step yang kedua adalah taubat. Dia kena tahu, dan kita dah sebutkan dalam kuliah yang lepas, rukun taubat kan, 3 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Telah kita bahas pada kuliah yang lepas. Kini masuk kepada fasal yang ketiga, bahawasanya seorang murid, seorang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu perlu jaga hatinya. Kerana bila dia dah mula mengorak langkah untuk menuju Allah taala, akan ada gangguan-gangguan yang akan mengganggu hatinya. Jadi perlu, disebutkan, dikatakan perlu berusaha bersungguh-sungguh menjaga hatinya daripada was-was. Kalau kita ngaji dalam bab tauhid, dalam bab tauhid lah, dalam bab akidah, kita dalam bab tauhid, dalam bab akidah tak boleh
kurang dari 100%. Mesti yakin 100%. Bawah daripada 100% apa dia? Dhan. Bawah daripada yakin, dhan. Bawah daripada 100% maknanya less than 100%, atas daripada 50%. Itu nama dhan, sangkaan. Bila tengah-tengah, itu yang dinama syak. 50-50. Bawah daripada syak, nama dia waham. Lagi rendah daripada tu. Jadi kalau dalam bab akidah, tak boleh tidak, mesti apa dia? Yakin. Dalam perihal ini nak sebut bahawasanya bila seseorang itu bila dia dah ada taraddud, nak apa, kesana kemari. Jadi Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad kata, kalau ada perkara tersebut perlu didirikan di atas pintu hatinya akan tirai ataupun tabir ataupun benteng, ya, bagi apa? Bagi menegah perkara-perkara tersebut masuk ke dalam hatinya. Coba sebagai contoh, orang nak bertaubat, kadang-kadang dia nak patah balik tu. Orang yang kadang-kadang dia dah nak kembali kepada Allah, dia ada kalanya dia rasa taubatnya tak diterima lah, ataupun dia rasa disisihkan lah, ataupun dia rasa tak ada harapan. Banyak perkara ada kalanya, contohnya sebagai contoh. Ataupun minta maaf dengan bahasanya, ada setengah orang yang dah berjalan dalam perjalanan menuju Allah, dah baiki diri, dah mengaji, dah faham. Kemudian ada perkara-perkara yang di sini dikatakan gangguan-gangguan ataupun penyakit-penyakit hati, yang contohnya dia merasakan diri ini lebih baik daripada orang lain. Itu pun termasuk juga. Dia termasuk juga. Jadi dia kena faham satu perkara, perlu diadakan tirai ataupun benteng, ya, bagi membentengi ataupun ada dinding untuk mendindingi daripada perkara-perkara tersebut menembusi hati dia. Sebab hati ini merupakan raja bagi segala anggota. Bila dia baik, maka baiklah seluruh anggota. Maka ia tidak baik, maka efek kepada segala anggota. Lepas tu dalam kitab kita ni disebut, kata pengarang, fa innaha in dakhalathu afsadathu wa ya'suru ba'da dhalika ikhrajuha minhu. Kerana bahawasanya jika semua itu waswas daripada syaitan. Jadi ulama menyebut begini, dia ada satu syaitan namanya syaitan waswasah. Apa dia? Dia ada satu syaitan, tugas dia namanya adalah syaitan waswasah. Tugas dia beri waswas ke dalam hati manusia, bisikkan perkara-perkara yang keji dan mungkar. Ada kalanya ada juga dibisikkan perkara yang baik, tapi apa dia? Yang baik itu sebenarnya ada racun di dalamnya. Bukan benda baik itu jahat, tidak, tetapi dia buat itu jadi twist. Syaitan tu. Contoh, pergilah kau ke masjid tu, biar orang tahu kau kaki masjid. Dah kan tak pasal. Padahal tak perlu pun macam tu. Tak kira lah kaki ke tangan masjid ke, kita pergi kerana Allah Ta'ala, tuntutan daripada agama. Begitu. Nampak tak? Jadi sama ada was-was ataupun bisikan-bisikan seumpama tadi. Jadi kalau tak ada benteng, itulah syaitan waswasah, dia akan menguasai hati seseorang itu. Dalam masa yang sama, itu yang syaitan waswasah ni antara tentera daripada tenteranya iblis. Tentera iblis ni macam-macam jenis lah. Antaranya syaitan waswasah. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, ada bala tenteranya yang berupa malaikat, yang nama malaikatul mulhim. Apa dia? Malaikatul mulhim, malaikat yang berikan ilham ke dalam hati kita.
Jadi konsepnya begini je. Konsepnya, bila mana hati satu orang itu seringkali ingat kepada Allah, maka syaitan waswasah tadi tidak akan dapat menancapkan ataupun memegang hati manusia dengan belalai syaitan waswasah itu untuk menggoda hati manusia. Faham ya? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingati Allah, jiwa akan menjadi tenang. Jadi setan itu waswasah tu tak boleh nak, dia tak boleh hold, dia tak boleh pegang. Senantiasa dah tak boleh pegangnya kalau kita hati senantiasa mengingati Allah. Tu. Baik. Jadi kata pengarang, kerana bahawasanya jika semua itu, yakni waswas, penyakit hati dan lintasan hati yang kotor, jika masuk ke dalam hati, ia boleh merosakkan hati dan menjadi sukar setelah demikian itu. Bila dia dah masuk, dia dah masuk, tak ada nak keluar dah, susah. Bukan kata tak boleh, susah. Sebab tu dia kata, yakni setelah masuknya was-was, penyakit hati dan lintasan hati yang kotor untuk mengeluarkannya dari hati. Yang ni pesanan daripada Tuan Guru kita. Sebab tu dia katakan awal-awal dia dah benteng dah. Benteng kalau ada perkara tersebut, dia tahu. Kalau was-was syaitan, kena banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim, ataupun ya, banyakkan zikir, ingatkan Allah Subhanahu wa taala. Hati itu tidak akan dapat dipegang oleh syaitan. Dia tahu antara benteng-benteng dia. Ataupun penyakit hati seperti hasad, nanti akan disebut, seperti khianat, seperti hikik, seperti lain-lain, riak, takabur dan sebagainya. So bila dia ada benteng, perkara tersebut nak masuk ke dalamnya. Contoh, saya bagi contoh. Pernah kita beritahu dalam kuliah yang lepas, kitab ni walaupun yang asalnya memang ringkas, nipis saja, satu ringkasan, tetapi ia boleh dikatakan sudah tinggi, kerana bila mana yang diringkaskan itu, ya, tahapnya itu, sebelum tu kita kena ngaji kitab yang bawah lagi. Contohnya Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Penawar Bagi Hati dia dah sebut perihal-perihal tersebut, apa nama-nama, sifat-sifat mazmumah yang ada, jenis dia, ya, bagaimana nak mengatasinya dan sebagainya, ya. Tapi tak apa, sambil-sambil kita baca ni, kita recap ataupun kita pergi kepada kitab-kitab yang sepatutnya sebelum ni kita baca. Antaranya kitab Penawar Bagi Hati dan Minhajul Abidin. Baik. Kata pengarang, wal yubaligh fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nadhari rabbih min al-maili ila shahawati dunya wa min al-hiqdi wal ghilli wal 'ishi wal ghishi li ahadin min al-muslimin wa min al-dhanni as-su'i bil ahadin minhum وَلْيَكُنْ نَاصِحًا لَهُمْ رَحِيمًا بِهِمْ مُشْفِقًا عَلَيْهِمْ مُعْتَقِدًا الْخَيْرُ فِيهِمْ يُحِبُّ لَهُمْ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ وَيَكْرَهُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِّ. Dan hendaklah dia, yakni seseorang yang nak berjalan menuju Allah, bersungguh-sungguh menyucikan hatinya yang merupakan tempat tilik, yakni tempat pandangan Tuhannya, daripada condong kepada keinginan-keinginan dunia, dendam kesumat, dengki, penipuan terhadap salah seorang daripada kaum muslimin, dan sangka buruk terhadap salah seorang daripada mereka kaum muslimin. Dan hendaklah dia, yakni seorang murid itu, menjadi penasihat kepada mereka, menyayangi dan mengasihi mereka, bersangka baik kepada mereka, menyintai, menyukai apa yang mereka, bagi mereka apa yang dia murid itu cintai, sukai bagi dirinya dari perkara kebaikan. Jelas Tuan Guru kita kata perkara kebaikan, bukan hak dia suka benda tak elok, benda yang
benda tak bagus, bukan. Kita suka apa yang kita suka pada dirinya, baik pada diri seseorang itu dari perkara kebaikan, dan membenci bagi mereka apa yang dibenci bagi dirinya daripada perkara kejahatan. Baik, pada perenggan yang ketiga ini, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad menyatakan, bagi seseorang, sebelum tu beliau sebut tentang adanya benteng ataupun tirai ataupun dinding daripada dimasuki perkara-perkara yang boleh merosakkan hati. Pada perenggan kedua pula disebut sebab apa kena ada dinding tu? Kerana kalau dia ada, rosak binasa hati tersebut. Yang seterusnya, kalau dia dah masuk, sukar pula nak keluar. Justru kata beliau lagi dekat perenggan yang ketiga, kata beliau, ya, jadi hendaklah kita menyucikan hati kita. Dalam kitab Penawar Bagi Hati pun dia ada sebut, ya, sebagaimana manusia itu menghiasi ataupun membersihkan menghiasi wajahnya yang menjadi tempat tilik makhluk. Apa makna tilik itu? Bukan tilik nasib tu, makna tilik tu lihat, pandang. Kan wajah kita rapi-rapi, kita jaga molek, kan, supaya apa? Orang tengok, tempat tilik, tempat tengok makhluk. Sedangkan yang dilihat oleh Allah Ta'ala adalah hati. Cuma jangan salah faham dengan maksud daripada hadis, Allah tidak melihat akan rupa paras kamu dan tubuh kamu, tetapi Allah melihat kepada hati-hati kamu. Janganlah janganlah menyalahguna ataupun membuat satu kesalahfahaman terhadap maksud hadis ini dengan mengatakan contoh Tuhan tak lihat pada zahir aku, dengan dia tak tutup auratnya, dengan dia tangannya bergulumang maksiat ke dan sebagainya, hari-hari terlibat riba ke, rasuah ke dan sebagainya. Kemudian dia kata Allah lihat kepada hati aku. Ini orang yang menyalahgunakan hadis itu, salah faham terhadap hadis dengan erti kata apa dia? Nak justify, nak betul, nak memperbetulkan tindakan dia yang salah. Jangan begitu. Bukan itu maksud hadis tu. Cuma di sini yang nak kita faham, sebagaimana kita menghiasi zahir kita, wajah kita masalahnya, luaran tubuh badan kita, sebagaimana itu sementara lagi lah kita kena menjaga dan menghiasi dan menyucikan hati kita. Kerana apa? Zahir itu, walaupun zahir itu, ya, tidak sepenting yang batin, tetapi zahir kita kena ingat, ya. Kalau tadi contoh kita sebutkan, kadang-kadang kita biasa dengar kan, kadang-kadang orang kata Tuhan tak tengok ke luaran aku, Tuhan tengok dalam aku. Tadi kita kata nak justify, tak nak tutup aurat, nak justify perbuatan maksiat. Kalau kita ni semayang tadi maghrib, salah seorang daripada kita terselak kain, terkoyak seluar, terbuka aurat, semayang kita Allah terima tak? Ke Allah tengok kepada hati kita? Soalan ni, belah sini, kain kita ada terkoyak, seluar kita ada terkoyak, contoh sajalah, di tempat yang mana menjadi aurat. Contoh lelaki pusat dengan lutut. Kira macam mana? Allah tengok hati ke? Kira dah batal lah semayang tu. Batal lah. Tak ada dah tengok-tengok hati lagi, dah pasal apa? Dah batal. Boleh faham tak? Jadi zahir itu penting, terlebih penting batin. Tetapi kalau zahir tak settle, faham tak di situ? So you cannot justify your doings, your wrong doings lah, bukan your doings, your wrong doings tu dengan apa? Dengan mengatakan Tuhan tak tengok yang luar, Tuhan tengok dalam. Kalau luar tu dah okey, baru dilihat dalam. Tapi kalau dekat luar tu contoh tak tutup aurat, contoh dia terlibat dalam jual beli yang haram, rasuah dan sebagainya, riba dan sebagainya, ambil hak orang, tak payah tengok hak dalam, hak luar tu saja dah belum settle lagi dan dikira berdosa. Itu kira syariat. Boleh faham ya? Ada setengah orang dia skip terus syariat, boleh faham? Dia skip terus. Dia nak main hak dalam saja. Luar dalam penting. So di sini maknanya apa dia? Hak yang zahir tu dah okey, jadi baru dilihat kepada dalam.
So yang dalam ni sebenarnya yang penting, kerana menjadi tempat tilikan, tempat lihat Allah, pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab di sinilah banyak perkara-perkara yang tersembunyi. Keinginan dia kepada dunia, dendam kesumat dia, dengki dia, penipuan dia terhadap, tengok di sini Imam Al-Haddad sebutkan, nak tipu kepada seorang dari kaum muslimin, bang, seorang je bang, seorang je, jangan tipu. Kalau semua orang ditipu, nampak tak? Subhanallah. Tuan guru kita sebut, dia sebut memang direct, wa minal hiqdi wal ghilli wal ghishi li ahadin minal muslimin. Tak usah, tak boleh. Kita tengok sekarang trend saya nak pesan lah, siapa-siapa yang suka review makanan, ada geng-geng setia lama ramai, perhati tengok dulu. Jangan nak sedap tekak saja, sedap perut, sedap tekak saja. Minta maaf saya kena beritahu ni, nak marah-marahlah. Sebab apa? Bila hang pergi review, ternyata tempat tu tempat yang orang masak tu tak halal, dah berapa ramai orang dah makan kerana engkau punya review. Tak apa, kita buat study survey dulu, tak apa, tanya dulu pun tak apa. Tanya doesn't mean kena makan kan je kan. Ni siapa ni? Ni sebab sekarang ni orang jadi kena nanya Pak Karim ni pasal kes-kes orang macam ni. Dia review, orang datang boom beratur pak lebay, beratur mak ajah, ni bawa beli haji, ni bawa beli hajah ni, beratur. Tengok-tengok ada benda haram, rice wine lah, benda tak sembelih lah, apa, tak ada pasal kita. Boleh faham? Jadi tengok Imam Haddad pesan kepada kita, jangan, kerana dalam hati tu dia ada penyakit, maka banyak benda yang berlaku, benda-benda yang tak elok berlaku. Sebab dengki punca daripada hati, menipu pun sama, dendam pun sama, husnul zon pun sama, walau terhadap salah seorang daripada kaum muslimin. Tu saya sebutkan tadi, ya, seorang. Kalau ramai, tu. Saya kalau teringat orang-orang yang review ni, mereka tak kembang tekak ke? Tu. Jangan, perhati tengok, pastikan, jangan buat nanya ke orang. Dan hendaklah dia seorang murid itu menjadi penasihat kepada mereka, menyayangi dan mengasihi mereka, bersangka baik kepada mereka. Ni tugas kita. Cumanya orang Islam, kita asalnya memang kena husnuzan. Itu asal dia. Kena faham begini. Cuma kita kena ingat satu perkara, Nabi pun ada sebut, orang mukmin tak akan jatuh ke dalam lubang yang sama bang 2 kali. Kalau dah tipu dengan contoh masakan yang tak halal tu, contoh masalah saya bagi contoh umum saja. Jadi orang tersebut just kita hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Sebab begini tuan-tuan, benda makan ni masuk, dia jadi darah daging. Kita semayanglah, kita doalah, zikir tak tinggal, tapi benda hak haram masuk dalam perut, dalam darah daging, macam mana nak diterima? Nabi kan dah pesan kepada kita, ada satu orang ni musafir, pakaiannya compang-camping, tak ada apa-apa, lapar dahaga, di padang pasir seorang-seorang, doa kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Kalau ikutkan orang musafir, doa dia mustajab tadi, mustajab lah doa dia, betul tak bang kan? Musafir doa dia mustajab. Tapi sebab apa? Benda yang dia makan masuk dalam perut, benda yang diminum masuk dalam perut, kedua-duanya jadi darah daging. Pakaian yang dipakai, dari perkara yang haram, maka Allah tak terima, rugi. Jadi memang dia punya first, memang kita nasihat, kena sayang, kena kasih, kena sangka baik, suka perkara yang kita suka,
dalam hal perihal kebaikan. Bukan suka dalam perkara kita yang kita suka dalam benda tak elok, bukan. Suka apa yang kita suka, kita pun nak harapkan kepada saudara kita pun perkara yang sama dalam perkara kebaikan. Dan kita benci ataupun tidak suka kepada perkara apa yang mereka benci ataupun kita benci pada diri kita sendiri, contohnya perkara tersebut, daripada perkara kejahatan. Jangan terbalik. Jangan terbalik. Suka kepada benda yang Allah tak suka daripada perkara maksiat, kan terbalik tu. Kemudian dia benci pula kepada perkara kebaikan yang Allah perintah. Jangan terbalik. Jadi Imam Haddad sebutkan direct, clear. Supaya apa? Supaya kita tahu do's and don'ts, benda mana, apa yang kita kena buat. وَلِتَعْلَمْ أَيُّهَا الْمُرِيدِ أَنَّ لِلْقَلْبِ مَعَاصِيَ هِيَ أَفْحَشُ وَأَقْبَحُ وَأَخْبَثُ مِنْ مَعَاصِي الْجَوَارِحِ وَلَا يَصْلُحُ الْقَلْبُ لِنُزُولِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَمَحَبَّتِهِ تَعَالَى إِلَّا بَعْدَ التَّخَلِّي عَنْهَا وَالتَّخَلُّصِ مِنْهَا. Dan hendaklah engkau ketahui, wahai murid, bahawasanya bagi hati itu ada maksiat-maksiat. Maksiat hati itu lebih keji, lebih buruk dan lebih jijik dari maksiat anggota badan yang zahir. Baik, mesti kadang kita pelik, kenapa pula maksiat hati itu lebih keji, lebih buruk, lebih jijik daripada maksiat anggota zahir, anggota tubuh. Anggota zahir kita ada berapa? Dalam kitab Penawar Bagi Hati ada sebut mata, telinga, lidah, dua tangan, dua kaki, perut, kemaluan. Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, perut 6, kemaluan 7. Jadi kalau ditanya kepada kita, berapakah anggota zahir? Kalau dia buat maksiat, ada berapa tu? 7. So kalau dalam kitab Penawar Bagi Hati dia sebut dah, apakah maksiat mata, apakah maksiat telinga, juga disebut fungsi mata, fungsi telinga dari sudut dunia dan juga dari sudut akhirat dia sebut. Jadi tu saya katakan kitab ni dah kira dia walaupun ringkasan, dia lebih tinggi dari kitab sebelumnya, sebab supposedly kita dah pernah dengar hak yang sebelum ni. Tapi tak apa. Jadi segala anggota zahir, kalau kaki pergi ke tempat maksiat, tangan buat benda haram, ambil benda haram, mencuri, mengumpak, rasuah, riba dan sebagainya. Perut makan benda yang haram, yang syubhah. Tu semua tu maksiat-maksiat zahir. Telinga mendengar ghibah, mendengar fitnah, lidah ghibah, fitnah dan sebagainya, bohong, apa lagi, perut, telinga, mata, melihat benda-benda yang diharamkan. Kemaluan, melakukan maksiat daripada kemaluan, waliyazubillah, zina, liwat dan sebagainya. Maka semua itu, dalam kitab kita disebut ni, maksiat hati itu lebih keji, lebih buruk dan lebih jijik daripada maksiat anggota zahir. Sebabnya apa? Sebabnya kerana hati itu macam tadi disebut, menjadi tempat tilikan pandangan kepada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat letaknya iman, tempat letaknya ma'rifah, juga tempat letaknya sifat-sifat mazmumah juga. Tuan-tuan ingat tak, ulama sebut dosa yang pertama di langit hasad, dosa yang pertama di bumi pun hasad. Kerana Iblis, Azazil tu
hasad kepada Sayyiduna Adam alaihissalam. Tu hak jadi rentetan daripada peristiwa seterusnya demi seterusnya. Punca dia daripada hasad. Dosa yang pertama di bumi, iaitu pembunuhan Habil oleh Qabil, pun disebabkan hasad. So benda hasad tu letak dia kat mana? Letaknya di hati. Itu antaranya. Dia membawa kepada. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati dia sebut, waliyazubillah, orang yang berzina tu, ya, mula ni daripada mata, kemudian anggota tangannya ataupun kaki dia melangkah hinggalah kepada kemaluan dia, waliyazubillah. Kemudian hati nak kata yes or no, waliyazubillah. Kalau hati kata no, tak jadi. Kalau kata yes, waliyazubillah. Nampak tak? Sebab tu pepatah Melayu pun kalau kita tengok banyak memberi peringatan kepada kita. Ikut rasa binasa, ikut hati mati. Main-main. Benda tu sebab orang tua-tua kita. Kenapa dia katakan ikut rasa binasa? Rasa nak buat benda maksiat akan datang kebinasaan. Kalau dihadapkan ke mahkamah Islam, kalau dia curi lebih daripada robok dinar, kena potong tangan tak? Kalau dia yang zina muhsan, waliyazubillah, dia orang dah kahwin dan berzina, apa hukuman dia? Ikut rasa binasa, ikut hati mati hukumannya mati. Itu syariat. Jadi kenapa tuan guru kita pesan kepada kita, ya, maksiat hati tu lebih keji, lebih buruk, lebih jijik? Kerana itulah juga orang Melayu, orang tua-tua kita sebut, selalu kata pucuk pangkal hati. Perasan tak? Pucuk pangkal hati. At the end of the day, hak yang decide itu, benda tu adalah di dalam tu. Sebab itulah kalau baik di dalamnya, maka baiklah. Kita azan dulu sikit dan sambung habis perenggan ni saja, insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit saja lagi. Jadi tujuan kita beritahu tadi itu supaya kita memahami bahawasanya maknanya begitu, boleh jadi begitu. Kenapa maksiat hati itu lebih keji, lebih buruk daripada maksiat anggota zahir, sedangkan maksiat anggota zahir itu besar kan? Zina ke, bunuh ke, dan sebagainya. Semua tu dikira-kira ada dia punya kira bicara dari segi syariat, ada hukum yang tertentu kalau seseorang itu melakukan dia. Cuma di sini di dalam ilmu tasawuf ni disebutkan agar kita jaga perkara ini kerana hati itu menjadi tempat tilikan, tempat yang Allah Taala pandang. Dalam masa yang sama maksiat ini maksiat yang tersembunyi. Boleh faham? Sebab tu disebutkan lebih keji. Tersembunyi orang tak berapa nak nampak, hasadnya, dendamnya dan sebagainya. Cuma boleh dizahirkan dengan perbuatan zahir. Jadi kita tengok sekarang ni selang beberapa hari ada kes bunuh dan sebagainya. Kadang kita tengok kadang dengan alasan yang goreng pisang ke goreng cempedak ke, orang pun rasa macam pelik dia jadi. Makin lama tapi sebenarnya bukan cerita goreng cempedak, goreng pisang. Dia cerita dari sudut apa kat dalam. Apa sebenarnya? Dendam ke, sumat ke, hasad ke, dengki ke, dan sebagainya. Ya. Jadi dan hati yang tidak baik, hati yang tidak layak menjadi baik dengan dan hati tidak layak menjadi baik dengan ma'rifatullah. Bukan hati tidak layak ni. Hati yang tidak baik, tidak layak untuk mendapat ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan menyintainya Allah Ta'ala, melainkan dengan mengosongkan takhalli dan menyucikan hati. Jadi baiki terjemahan itu, dan hati tak layak menjadi baik dengan ma'rifatullah tu sebenarnya hati yang tidak baik, tidak layak. Bukan terbalik tu. Hati yang tidak baik, tidak layak dengan ma'rifatullah. Baiki terjemahan. Siapa ada buku, siapa ada pen ke apa ke, potong sikit ke apa ke, nanti confuse pula. Jadi hati yang tidak baik, tidak layak dengan ma'rifatullah. Cuma kita kena faham satu perkara. Sebab kalau kita tak faham, saya bagi contoh. Kalau macam ni kita tak payah mengaji lah. Ma'rifatullah dah wajib mengaji kan. Ma'rifatullah wajib mengaji. Sifat 20 kita wajib mengaji. Cuma di sini yang nak dapat ma'rifatul khassah, pengenalan yang khusus daripada Allah Ta'ala. Hak yang wajib kita kena mengaji. Benda-benda ni jangan kita salah fahamkan. Contohnya ada setengah salah faham. Dia kata macam ni, hati aku tak baik lagi, jadi aku tak boleh semayang. Payah, jenuh kita, jenuh. Tapi kalau disuruh durian, dia makan pula. Baik kau tak payah makan. Kau kata, dia kata macam ni dah. Dia kata macam ni kan. Dia kata macam ni bang. Dia kata saya semayang niat je. Masya Allah, tabarakallah. Dia duduk je, dia niat. Abang duduk saja kan, dia bukan semayang niat kan. Jadi kita semayang abang kan. Dia hak ni dia duduk dia duduk je. Orang macam ni kalau ada durian musangking ke, bagi dia bau je. Dia nak ngap juga, tangan pun dia nak ni. Pandai. Jadi jangan disalah ertikan dengan makna kata ni tak payahlah makrifah. No, mesti wajib. Cuma yang dimaksudkan di sini pengenalan khusus yang Allah Ta'ala nak berikan kepada hamba-hambanya yang didekatkan dengan Allah. Hak tu rugilah. Kita kat dunia ni kalau kita dah rapat dengan orang yang paling tinggi kedudukan dekat negara kita ni, agak-agak orang kata hebat tak? Bukan orang kata, hebat lah. Apatah lagi kalau dengan yang maha berkuasa lagi maha agung, yakni Allah Subhanahu wa taala. Cuma satu connection kita jangan lupa. Kita nak ada hubungan cinta dengan Allah, mestilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila tiba bulan Rabiul Awal ni, jangan buat tak reti je. Kita kena ada rasa ta'zim bulan yang mana makhluk yang Allah Ta'ala paling muliakan, tak ada tolok bandingnya. Kita kena ada rasa gembira. Siapa yang tak gembira dengan kelahiran Rasulullah SAW? Antaranya Iblis. Iblis ni dia banyak kali meraung. Bukan banyak kali, tak banyak kali meraung. Antaranya dia meraung bila mana dikeluarkan daripada bila mana dilaknat Allah Ta'ala. Tu satu Imam Syafi'i sebut.
kemudian ketika mana dihalau daripada syurga, kemudian ketika mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, ketika mana turunnya surah Al-Fatihah. Itu antara perkara-perkara. Dan ketika mana nanti dicabut nyawanya, ketika mana peristiwa nanti, ya, ketika mana siupan sangkakala yang pertama, itu antara 5 dan 6 disebutkan yang mana iblis tu meraung. Dia tak banyak kali hak-hak tu je. Antaranya bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Kita jangan jadi puak yang tak suka pada Maulid Nabi, jadi serupa iblis, tak mau kita. Jangan main-main. Baik, hati yang baiki terjemahan, hati yang tidak baik, tidak layak dengan ma'rifatullah. Maksud di sini jangan kita salah faham, maksudnya ma'rifatullah yang khassah, pengenalan yang khusus. Manakala pengenalan yang umum, pengajian sifat 20, kenal sifat wajib, mustahil, harus bagi Allah, itu wajib kita belajar. Jangan kita ni kan. Dan juga jangan salah faham mengenai kalau hati tak baik, hati belum baik lagi, tak payah semayang, macam kita sebutkan tadi, golongan tadi. Hak tu pun tolak tepi. Baik. Dan menyintainya Allah Ta'ala melainkan dengan mengosongkan takhalli dan menyucikan hati daripada maksiat hati terlebih dahulu. Cuma ada beberapa salah faham yang manusia ni kadang-kadang dia terlepas pandang. Dia kononnya nak cuci hati je, tapi perkara zahir dia tak jaga. Mata tak jaga, telinga tak jaga, lidah tak jaga, tangan tak jaga, kaki tak jaga. Mana tak jaga? Kalau beratur dekat setiap mall tu, bukan tak boleh beratur. Ni saya kena sebut, ni kita kena sebut. Bukan saya kena sebut, memang kena sebut. Tuan-tuan kalau pergi, ada je kedai ada logo halal, betul tak bang? Ada je. Pernah saya lalu satu kedai, lalu dia tulis no pork no lard. Itu ayat biasalah, klise tu. Hati tak sedap, memang kita tak nak pergi pun, lalu je. Tapi hati tak sedap tu, bila tak sedap tu bukan pasal apa? Bila kita lalu, contohnya di muka ini entrance kan, contoh ni entrance kan. Kalau kedai tu kan panjang contohnya, dekat dia tulis dekat entrance depan dia no pork no lard. Bila kita jalan sikit lagi dekat masih di kedai tersebut ada satu iklan, ya, yang dia tampal pork menu. Macam mana tu Tuan Imam? Sini kata no pork no lard, jalan ke depan sikit ada pork menu. Kena tipu hidup-hidup. Ada satu makcik dengan anak dia dua-dua pakai tudung, tengok ni begini, tengok ni. Takkan kita nak cuik dia. Kita suruhlah bini kita kata, cakap kat ni, tolong bagi tahu makcik ni. Alhamdulillah baru ni kita pergi tengok, dah dia tak tulis no pork no lard, terang-terang dia tulis non halal. Tulis je lah non halal. Jadi anak-anak muda jangan khianat mak bapak kita, daripada kampung. Dia nak datang setialam, kita bawa dia pergi kedai halal banyak berlambak. Baik. Sebab apa saya sebutkan di sini? Ada orang dia ingat dia nak jaga hati dia begini begitu, tapi benda zahir dia tak jaga. Boleh faham tak? Makan dia, mata dia, lidah dia, telinga dia, tangan dia, perut dia, kaki dia, kemaluan dia, dia tak jaga. Jadi semua ini lepas dia jaga, dia eventually akan membawa kepada kebersihan, kesucian hati. You cannot skip benda tu. You cannot skip the process. Proses tu tak boleh. So tu saya katakan kitab ni dah kira level ketiga dah. Kita kena belajar penawar bagi hati dulu Ustaz sebenarnya. Lepas tu Minhajul Abidin, baru kitab ni. Tapi tak apa, kita dah belajar dah. Alang-alang kita dah belajar, kita ke belakang sikit, kita terang sikit, kita ingatkan balik yang sepatutnya kita tahu pada kitab-kitab sebelumnya, insya-Allah. Pada kuliah akan datang kita akan masuk pada muka surat 30. Tolong tanda tuan-tuan di mana kita berhenti. Moga-moga Allah Ta'ala merahmati, memberkati, meredai kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Jadi secara khulasah ataupun ringkasan pada pengajian kita pada hari ini, masuk kepada bab yang ketiga ni, mengenai benteng hati. Itu yang kita pelajari. Daripada maksiat-maksiat hati, waswas dan sebagainya. Kerana hati itulah tempat tilikan Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama ia tempat iman, takwa, segala sifat mudah. Juga dalam masa yang sama tempat
sifat mazmumah. So untuk kita tahu perkara ni lebih lanjut lagi, insya-Allah kita akan bahas pada kuliah akan datang, apakah maksiat ataupun dosa yang paling besar dari sudut hati akan dibahaskan, yakni sombong, kibir, riak. Kadang-kadang manusia dia tak boleh beza takabur dengan riak. Boleh beza tak? Ada beza tak? Ada. Yang tahu dia angguk, yang tak tahu mungkin dia fikir dulu, tapi tak apalah. Sebab fikir dulu, duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah dia akan diberitahu. Kalau saja-saja kita duk fikir kan, apa beza tengah-tengah makan burger ke? Memang susah kan? Jadi dia ada beza. Takabur, sombong, riak, menunjuk, mempamerkan amalan yang baik. Bukan mempamerkan amalan yang jahat buka aurat. Jadi tiba-tiba jadi macam Superman pula. Buka aurat macam tu. Lepas tu dia kata, aku ni riak, itu bukan riak nama. Riak mempamerkan amalan yang baik. Itu bukan mempamer amalan yang baik tu. Jadi kena faham apa dia riak, apa dia kibir, apa dia hasad. Kalau Melayu bang, dia tambah hasad dengki. Hasad tu sebenarnya dah dengki dah. Dengki tu hasad. Tapi kalau Melayu bahasa dia tambah hasad dengki. Dia jadi double pula. Nanti kita bahas insya-Allah dengan izin Allah. Mohon maaf salah dan silap. Panjang umur kita bertemu lagi. Tuan-tuan yang mungkin lupa niat iktikaf, jangan lupa niat iktikaf ya. Moga-moga kita dapat berkat dan rahmat dan redha Allah. Mohon maaf salah silap, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati tuan-tuan ya, bab makan ni saya minta jangan asal viral sebat, tuan-tuan. Jaga-jaga tuan-tuan. Assalamualaikum.